Seorang lelaki mati di dalam tangki kumbahan dan sampai sekarang masih misteri siapa pembunuh dia. Let's go for Japan Story time. Kejadian ini berlaku pada 28 Februari 1989 di mana seorang guru wanita pulang ke dom sekolahnya daripada bercuti panjang. Apabila beliau pergi ke tandas untuk membuang air, beliau ternampak kasut di lubang jamban. Macam ada kasut kat dalam tu. Jadi beliau terfikir, mesti ada orang hilang kasut ni dekat tangki ni. Jadi beliau buat apa? Beliau keluar daripada tandas, pergi ke tangki di belakang tandas dan membuka penutup kumbahan tadi. Dan beliau terkejut sebab nampak kaki manusia. Selepas nampak kaki manusia itu, beliau pun menjerit memanggil pengetua sekolah dan juga rakan-rakan gurunya. Setelah itu, polis datang ke tempat kejadian dan mendapati ada mayat di dalam tangki tersebut. Untuk mengeluarkan mayat ini sangat susah, di mana mayat ini dalam keadaan dalam tangki itu, dia terbaring dengan tangan dia memeluk tubuh sendiri, di mana mayat tersebut sedang memeluk pakaian dia. Dalam keadaan mayat tu tak ada pakaian pada badannya. Dan didapati di dalam tangki itu juga ada satu kasut sahaja. Kenapa satu Jadi untuk mengeluarkan mayat ini tadi, polis tiada cara lain. Polis perlu menggali tangki tadi, menggali dan keluarkan tangki itu, dan potong barulah mayat itu boleh dikeluarkan. Bila dikeluarkan mayat, ahli forensik nak bedah siasat tapi ada masalah. Yelah, pada banyak najis kan. So perlu dibasuh mayat ini 2 kali dengan sempurna, barulah boleh dia menjalankan autopsi. Bila dia bedah siasat, para forensik telah mengesahkan bahawa lelaki ini ialah Kano Naoyuki, berusia 26 tahun, dan dia ni famous dekat kampung tersebut kerana dia punya budi dan juga jasa dia. Dia adalah seorang yang berjawatan tinggi di nuclear power plant di kawasan kampung tersebut, di mana tempat ini terletak di Miyakoji, Tamura. Namun disebabkan beberapa perkara misteri dan benda yang tak boleh difikir secara logik, polis telah mengesahkan kematian Naoyuki ni sebagai pembunuhan bunuh diri disebabkan ingin mengintai perempuan. Yalah, dalam keadaan posisi mangsa tu, dia peluk tubuh dia, dia baring dan mata dia memang direct pada lubang jamban tandas perempuan tadi. Jadi sebab tu disyaki sebagai hendak mengintai perempuan. Namun ahli keluarga Naoyuki tidak rasa puas hati. Bukan keluarga dia saja, orang kampung kat situ pun tak puas hati. Sebab apa? Orang tahu Naoyuki ni baik, budi bahasa, budi berketi. Takkanlah dia buat benda macam tu. Nak diingatkan kepada anda, pada waktu itu adalah waktu musim sejuk, di mana suhu dia sangat-sangat sejuk. Dan secara logiknya, kenapa kalau nak mengintai sekalipun takkanlah sampai masuk lubang jamban yang penuh dengan air dan sejuk, dan confirm akan mati. Jadi kes Naoyuki ni ada banyak perdebatan, ada banyak perbincangan berkenaan kenapa dia mati. Mari kita pergi satu persatu perkara misteri berkenaan dengan kes ini. Perkara misteri yang pertama yang jelas lagi ternyata, iaitu bagaimana Naoyuki masuk ke dalam lubang tangki itu. Saya serahkan kepada Alia untuk menjelaskan. Lubang tangki 14 inci. Bahu dan badan Naoyuki 16 inci. Macam mana agaknya Naoyuki boleh termasuk? Ya, betul. Tangki tersebut bukaannya 14 inci, manakala badan Naoyuki 16 inci. Bermaksud dekat sini, Naoyuki tidak boleh masuk ke dalam tangki septik tu. Secara logiknya, tak boleh masuk begitu saja. Jadi bagaimana pula dia masuk? Adakah ada orang paksa dia ataupun ada orang menolak? Kita masih tak tahu. Perkara misteri yang kedua ialah pada mayat Naoyuki tiada kesan cedera yang besar. Bermaksud, adakah Naoyuki ni secara sukarela masuk ke dalam tangki kumbahan itu untuk menengok lubang jamban? Dengan erti kata lain, adakah Naoyuki memang berniat untuk intai tandas perempuan?
Ada logiknya kat situ. Perkara misteri yang ketiga ialah keadaan ataupun poster badan Naoyuki di dalam tangki septik, di dalam tangki kumbahan itu. Yang peliknya, dalam tangki yang sempit, dia duduk dalam keadaan di mana dia peluk tubuh, matanya pandang dekat atas. Ibaratnya dia betul-betul nak intai perempuan di tandas perempuan tu. Tapi yang peliknya, kita ada dua perkara yang kita boleh menolak. Yang pertama, macam saya cakap sebelum ni, suhu waktu tu suhu yang sangat sejuk, sehingga salji boleh menebal sehingga 8 inci. Maksudnya suasana dekat situ sangat sejuk dan tak akan ada orang berani nak merendamkan diri di dalam air. Yang kedua, walaupun kalau Naoyuki ni ada niat nak mengintai, dekat tangki, dalam tangki tu gelap, tak ada cahaya. Nak nampak apa kalau nak intai pun kan? Cuba kita fikir secara logik. Macam tak logik pula dia nak ngintai. Perkara misteri yang keempat ialah kasut Naoyuki. Seperti yang dinyatakan tadi, kasut Naoyuki hanya sebelah saja ada dalam tangki dan sebelah lagi kasut berada di satu tebing sungai yang jauh daripada tempat kejadian, yang menunjukkan bahawa di sini Naoyuki tidak rela pergi ke sekolah tersebut. Adakah ini bermakna Naoyuki diracun di sungai kemudian dibawa ke tangki septik? Mungkin boleh jadi betul, mungkin boleh jadi tak. Perkara misteri yang kelima ialah cikgu perempuan tu sendiri, di mana cikgu perempuan ini mempunyai hubungan yang agak rapat dengan Naoyuki. Naoyuki ialah kawan kepada teman lelaki cikgu perempuan ni, dan Naoyuki juga pernah menyelamatkan cikgu perempuan ini daripada phone harassment daripada seorang lelaki. Bermakna cikgu perempuan ni dan Naoyuki ni telah berkenalan sebelum kejadian. Adakah hubungan mereka ni ada konflik dan menyebabkan Naoyuki ni dibunuh? Betul ke perempuan tu yang bunuh? Kita pun masih tak tahu lagi. Perkara misteri yang keenam ialah jangka masa kematian Naoyuki. Naoyuki kali terakhir dinampak oleh ayahnya ialah pada 24 Februari pukul 10 pagi, di mana Naoyuki cakap ayah dia, "Ayah, saya nak keluar beli barang kejap." Dia cakap macam tu ke ayah dia. Kemudian 26 Februari disahkan oleh para forensik di mana Naoyuki kemungkinan mati pada 26 Februari dan dijumpai oleh cikgu perempuan itu pada 28 Februari. Yang agak kebetulan di mana cikgu perempuan tersebut telah bercuti panjang daripada 24 Februari sehingga 27 Februari, dan pada 28 Februari cikgu itu pergi dekat sekolah dan menjumpai mayat Naoyuki. Timeline itu kebetulan. Yang kedua yang misteri tentang cikgu perempuan ni ialah cikgu perempuan itu pergi ke tandas di mana tandas itu disyaki tiada lampu. Bermaksud tandas ini sangat-sangat gelap. Kenapa cikgu perempuan ni pergi ke tandas yang gelap? Mungkin dia tak tahan sangat kot. Perkara ketiga, bagaimana cikgu perempuan itu boleh angkat penutup tangki kumbahan? Badan cikgu perempuan tu kecil saja, tapi dia boleh angkat penutup besi tangki kumbahan tu yang berat. Adakah cikgu perempuan ni ada orang yang tolong dia, yang disembunyikan? Kita tak tahu juga. Perkara misteri yang ketujuh ialah kereta Naoyuki. Kereta Naoyuki ditemui dalam keadaan di mana kunci masih berada pada lubang kunci dan keretanya tidak berkunci. Bermaksud Naoyuki ni sebenarnya macam nak jumpa seseorang pada waktu yang singkat je. Adakah Naoyuki pada waktu itu nak berjumpa dengan orang yang nak bunuh dia dalam waktu yang singkat? Masih lagi kita tak tahu. Perkara misteri yang ke-8 ialah sebulan sebelum kematian Naoyuki berlaku satu kemalangan di tempat kerja Naoyuki di nuclear power plant, di mana nuclear power plant itu meletup dan menyebabkan kerosakan, dan disyaki lelaki yang in charge dalam power plant itu ialah kawan kepada Naoyuki. Dan selepas beberapa hari kemalangan itu berlaku, kawan Naoyuki ni dia bunuh diri, dan Naoyuki pada waktu itu adalah ketua projek dalam power plant ni. Adakah kematian kawan Naoyuki ni ada kaitan dengan kematian Naoyuki? Adakah keluarga kawan Naoyuki yang dah mati ni balas dendam terhadap Naoyuki? Itu pun kita tak tahu. Dan misteri yang ke-9 pula ialah
10 hari sebelum kematian Naoyuki berlaku pemilihan ketua kampung. Dan macam saya cakap, Naoyuki ni orang yang berpengaruh. Orang kenal dia, dia famous, dia baik dan jasa dia banyak terhadap orang-orang kampung kat situ. Lagi-lagi ada jawatan yang tinggi dekat nuclear power plant. Dan disyaki bahawa dua parti yang tengah melawan untuk dapatkan jawatan tu, mungkin salah satu telah mengangkat Naoyuki sebagai supporter. Dan teorinya ialah parti lawan yang tak puas hati terhadap pengambilan Naoyuki tu bunuh Naoyuki. Adakah benda ni boleh dijadikan teori ataupun tak kot, sebab Naoyuki ni hanya orang yang menjaga power plant? Awak semua rasa apa sebenarnya yang terjadi?